Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai acara riadah berbasikal Semangat Hari Kebangsaan 2023. Selepas riadah berbasikal, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat meninjau kemeriahan program Bandarku Ceria. Bandar Seri Begawan menjadi tumpuan ramai khususnya peminat sukan berbasikal apabila berlangsungnya riadah berbasikal Semangat Hari Kebangsaan 2023 bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Riadah berbasikal bertambah meriah dengan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Maizuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bercemar duli menyertai acara tersebut yang bermula dan berakhir di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sejurus keberangkatan, Baginda dijunjung menandatangani baju kenangan. Thanks, how are you? You going to be on bicycle as well? How are you? Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan mendahului riadah berbasikal melintasi beberapa jalan utama sekitar ibu negara. Aktiviti berbasikal sudah menjadi salah satu trend hari ini apabila ramai yang memilih untuk menjadikannya sebagai aktiviti kecergasan.
Baginda berkenan menyaksikan perarakan masuk 39 pekayuh basikal bagi acara 39 km dan kumpulan inline skating. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyaksikan persembahan kecergasan dan seni pertahanan diri oleh peserta program khidmat bakti negara. Selepas berangkat menyertai riadah berbasikal, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyaksikan secara lebih dekat kemeriahan program Bandar Kuceria di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Berangkat sama paduka-paduka anak dan baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Lihat saja lihat. Aktiviti jabatan-jabatan di bawah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan persatuan-persatuan swasta antara yang menyertai pameran. Jualan produk pusat kegiatan warga emas diketengahkan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat, manakala kuis dan jualan buku dikendalikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Juga diadakan persembahan lagu kontemporari dan tradisi oleh Orkestra Tradisional Senandung Darussalam serta demonstrasi takapan batu nisan oleh Pusat Sejarah Brunei. Aksi seni ketahanan pukulan dipersembahkan oleh Perguruan Silat Betawi 3. Persatuan Pesta Baru mempertunjukkan asas permainan sepak takraw. Permainan gasing oleh Persekutuan Gasing Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Perkap menarik perhatian baginda. Juga menarik pameran pelbagai jenis kikik tradisi Brunei dan antarabangsa. Replika rumah baginda Rasulullah. Replika rumah baginda Nabi Muhammad. Pernah lihat? Ini tunjuk kasih. Dari Betawi 3. Kayu apa ni? Kayu Raja Kayu. Raja Kayu.
pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perintah supaya lantikan Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir sebagai Timbalan Menteri Pertahanan dan Pengarah Jabatan Menteri Pertahanan dan Jabatan Arah Perancangan dan Strategik Kementerian Pertahanan diberhentikan dengan serta-merta. Berikutan dengan itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sukacita melantik Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, menjadi Menteri Pertahanan kedua secara sementara di samping tugasnya sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dengan pelantikan tersebut, jawatan Timbalan Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan adalah dengan ini ditiadakan. Tarikh penamatan dan pelantikan berkenaan berkuat kuasa mulai hari Isnin 27 hari bulan Februari 2023. Riadah berbasikal Semangat Hari Kebangsaan 2023, anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persekutuan Basikal Brunei Darussalam dapat membentuk budaya sukan dan memantapkan perpaduan. Paparan kemeriahan acara tersebut dimuatkan dalam sorotan Riadah Berbasikal Semangat Hari Kebangsaan 2023.
Warisan dan budaya orang Melayu tidak terpisah dengan ketemadunan Islam. Perkara tersebut antara Intipati Tazkirah Sebuah bertajuk Menjayakan Wawasan Negara, Warisan dan Budaya, Pembangunan Jati Diri Bangsa Brunei. Tazkirah yang diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan bersempena riadah berbasikal semangat Hari Kebangsaan ke-39 tahun. Akan terus kekal tanpa apapun pemisahan seperti mana Awang Muhammad Yusof bin Haji Abdul Rajid, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 2 Kementerian Hal Ehwal Ugama, dalam ceramahnya juga menyentuh mengenai nilai-nilai budaya Melayu yang akan terus diamalkan. Antara yang hadir, Menteri-Menteri Kabinet. selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan ajaran-ajaran Islam menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Individu yang beramal dan melaksanakan segala tuntutan agama dengan penuh ikhlas dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kelebihan memiliki sifat ikhlas antara Intipati Tazkirah bertajuk Ikhlas dalam Beramal dalam program Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-76. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Awang Haji Muhammad Nazir bin Haji Osman, Pegawai Perkembangan Ugama, Pusat Dakwah Islamiyah, dalam ceramahnya juga menjelaskan mengenai sifat mahmudah yang sangat dituntut dalam Islam. Program turut disertai ahli-ahli jawatankuasa takmir Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Masjid Hasan Al-Bolkiah, RPN Kampung Mentiri, para tenaga pengajar dan pelajar Sekolah Arab Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah dan Persatuan Saudara Baru Pesat Daerah Tempurung. Apabila kita melakukan sesuatu itu sebagaimana tadi tazkirah. Pelan Strategik Perhimpunan antara Parlimen ASEAN AIPA 2023-2030 antara yang dibincangkan semasa lawatan berjadual Setiausaha Agung AIPA ke Jabatan Majlis Mesyuarat Kelmarin. Lawatan bertujuan bagi memberigakan mengenai organisasi AIPA. Lawatan berjadual daripada Puan Yang Terutama Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman, antaranya membincangkan mengenai pengenalan asas AIPA termasuk struktur organisasi dan mesyuarat serta kursus-kursus yang diadakan setiap tahun. Taklimat dihadiri oleh ahli-ahli yang berhormat Majlis Mesyuarat Negara. Hadir sama yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekermajaya, Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Dalam sama-sama menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan ke-39 tahun serta memberigakannya ke negara-negara luar, Persekutuan Radio Amatur Negara Brunei Darussalam Bidara membuat perhubungan amatur radio dengan para ahli amatur radio luar negara. Aktiviti tersebut berlangsung pagi tadi semasa majlis pembukaan rasmi Special Event Station bersempena Hari Kebangsaan di Kampung Teruncing. Perasmian yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Haji Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara perancangan Bidara menarik lebih banyak ahli terdiri daripada golongan belia untuk mengikuti hobi amatur radio di samping membantu pihak-pihak yang berkenaan semasa berlakunya bencana alam. Okey, Roja, saya mencari Kumpulan Belia Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Daerah Belait dengan kerjasama ahli jawatankuasa tertinggi Kumpulan Belia dan Belia Wanis Masjid Senegara mengungkayahkan Forum Belia dan Belia Wanis Masjid Senegara. Forum sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-39 diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan. 3 penceramah menyampaikan kertas kerja bertajuk Menangani Gejala Sosial Kalangan Belia dan Cara Mengatasinya. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam PFNBD mengadakan majlis penghargaan bagi ahli-ahli persatuan. Acara petang tadi berlangsung di salah sebuah resort Jalan Kota Batu. Penyampaian anugerah dan sijil lantikan penasihat baru serta pelancaran buku digital lensa PFNBD disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Surudin, Setia Usaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Di majlis ini, para ahli menerima anugerah khas dan anugerah Best Photographer of the Year 2021 dan 2022. Acara dihasrat dapat mengukuhkan perpaduan dalam kalangan ahli di samping memajukan bidang kreatif seni fotografi. Kolej Perniagaan Laksmana mengadakan Hari Terbuka 2023 selama 2 hari bermula hari ini. Hari Terbuka tersebut merupakan acara tahunan bagi menandakan bermulanya pengambilan pelajar baharu bagi sesi tahun ini dan pendaftaran. Dilancarkan oleh Dr. Chin Wei Keh, Timbalan Setia Usaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Pelbagai acara disusun sepanjang hari terbuka diadakan selain memberikan kursus-kursus yang ditawarkan oleh kolej. Dibuka dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Diadakan sempena ulang tahun ke-20 kolej berkenaan. The purpose of this event is so that we can invite prospective students and parents to come by to the college to get to know the facilities better, to know the programs a lot better, meet our staffs, and also, as an addition, in celebration of our 20th anniversary, we are also offering an incentive of 5% off tuition fees for those registering at the event. Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Penaga mengadakan jualan hujung minggu di Gerai Lagun Penaga di Suria. Gerai tersebut dihaskan kepada penduduk RPN Penaga dan mereka yang berminat dari Mukim Suria dan Blight. Jualan buat julung-julung kali itu dilancarkan oleh Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blight. Beraneka jenis makanan dan minuman dijual di gerai yang diadakan setiap hari Ahad. Pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Sinaut dan Sungai Kelugus Mukim Keriam Daerah Tutong diadakan pagi tadi di Dewan Sekolah Rendah Sinaut menggunakan kaedah kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula pada Jumaat lalu. Calon tunggal jawatan Ketua Kampung Sinaut dan Sungai Kelugus ialah Awang Haji Masri bin Haji Muhammad berusia 56 tahun. Antara yang hadir, Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Keputusan pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Sinaut dan Sungai Kelugus akan dihadapkan ke Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Rashidah Salatul Bolkiah Kampung Sungai Akar dengan kerjasama Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB mengadakan program Masjidku Ceria dan Jaulah sempena Isra' dan Mi'raj dan Hari Kebangsaan. Program diadakan pagi tadi di masjid berkenaan. Ceramah khas menyentuh matlamat solat iaitu khusyuk sebagai ihsan dalam mencapai kemenangan hidup di dunia dan akhirat disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Program Masjidku Ceria meliputi aktiviti berjalan kaki di sekeliling masjid. Peristiwa Isra' dan Mi'raj perlu dijadikan iktibar bagi seluruh umat Islam yang menggambarkan betapa penting proses tarbiyah iaitu pendidikan jiwa ke arah kesempurnaan. Ia antara intipati ceramah khas yang diadakan sempena sambutan Isra' dan Mi'raj semalam di Masjid Kampung Keriam. Ceramah khas disampaikan oleh Awang Abdul Hadi bin Abdul Rahman, Imam Masjid Kampung Danau. Ceramah merupakan anjuran Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Keriam.
Juga diadakan majlis penyerahan surat-surat lantikan ahli jawatankuasa takmir masjid Kampung Kriam bagi sesi 2022 hingga 2024 yang disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Aidil Sofyan bin Haji Muhammad Yassin, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. 60 peserta ahli pengakap muda, pengakap remaja, pengakap kelana dan pemimpin-pemimpin pengakap menyertai program tunjuk cara membuat kuih tradisional. Semasa program, para peserta belajar cara membuat kuih tradisional seperti penyaram, bahulu dan artam. Pada akhir program, para peserta menerima sijil yang disampaikan oleh Ketua Pesuruhjaya Skip Haji Badar bin Haji Awang Ali. 58 plastik berisi sampah dikutip pada kempen membersihkan Pantai Los Tanjung di Kuala Belait pagi tadi. Kempen dikendalikan bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Aktiviti tersebut anjuran Pergerakan Belia Minda MYM Daerah Belait disertai 50 orang terdiri daripada orang ramai dan para sukarelawan. Kempen seumpamanya bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang peranan dan tanggungjawab dalam sama-sama menjaga keindahan dan kebersihan alam sekitar. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS Kementerian Kewangan dan Ekonomi sedang mengendalikan banci tahunan perusahaan perniagaan BTP 2023. Sehubungan itu, syarikat perusahaan atau perniagaan dikehendaki untuk segera mengisikan dan melengkapkan borangnya BTP 2023 sebelum tempoh berakhir pada 28 Februari ini. BTP 2023 dijalankan bertujuan untuk mengumpulkan maklumat terkini mengenai profil dan perkembangan aktiviti ekonomi syarikat-syarikat perusahaan perniagaan sektor swasta, terutama sekali perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang aktif menjalankan perniagaan di negara ini dan mengumpulkan maklumat mengenai jenis aktiviti, ekonomi, bilangan pekerja, pendapatan dan perbelanjaan perusahaan perniagaan bagi tahun rujukan 2021 dan 2022. Bagi syarikat perusahaan perniagaan yang belum menerima borang tanya BTP 2023, hubungi JPS sebelum tarikh tutup atau muat turun dari laman sesawang JPS di deps.mofe.gov.bn. Maklumat lanjut hubungi talian yang tertera. Siaran akhbar COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes berada dalam kategori 4 dan tiada kes dalam kategori 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 108 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 88%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 79.1%. 39 pengayuh basikal dari keempat-empat daerah menyertai kayuhan riadah berbasikal jarak 39 km bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-39 tahun. Kayuhan bermula dan berakhir di Taman Haji Semuda Ahmad Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Melancarkan kayuhan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Para peserta melalui jalan-jalan utama iaitu Jalan Jami Asri Hasan Al-Bolkah, Jalan Raja Isri Pengiran Anak Saleha, Jalan Junjungan, Jalan Lumapas, melintasi Jambatan Raja Isri Pengiran Anak Saleha, menuju Jalan Residensi dan menamatkan kayuhan di Taman Haji Semuda Ahmad Ali Saifuddin. Lebih 200 orang menyertai larian simpur Ultra Run 2023 sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Perlumbaan bermula dan berakhir di Dermaga Diraja di Ibu Negara.
Acara dibahagikan kepada 2 kategori lelaki dan wanita. Chung Wei Ming dan Nur Ainul Hakimah Mahmud masing-masing menjuarai acara 50 km lelaki dan wanita. Manakala bagi kategori 18 km lelaki dan wanita dimenangi oleh Zainur Sam Muhammad Zain dan Cecilia Maximon. Larian turut disertai oleh 12 buah negara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Simpur Ultra Run 2023 edisi pertama ini dianjurkan bersama Passionku Enterprise dan tim Anak Panyu disokong oleh Senior Veteran Runners SVR Brunei. Persatuan Kelab Motosikal Pemuda Darussalam pagi tadi mengadakan aktiviti ekspedisi patriotik sempena ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Acara berlangsung di Menara Cendera Kenangan, Kuala Belait. Pelepasannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Aktiviti bermula dengan penyampaian bendera negara Brunei Darussalam kepada kumpulan pemuda. Ekspedisi tersebut bermula di Menara Cendera Kenangan, Kuala Belait dan berakhir di Dermaga Pekan Bangar, daerah Tempurung. Lebih 100 orang mengikuti ekspedisi tersebut. Selain mengeratkan silaturahim, ekspedisi juga dapat mengenal tempat-tempat menarik di sepanjang perjalanan dari daerah Belait ke daerah Tempurung. Ahli Jawatankuasa Takmir dan Belia Surau Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal menganjurkan aktiviti walkathon sempena Hari Kebangsaan ke-39. Antara pengisian program sembahyang subuh berjemaah dan tazkirah bertajuk mengamalkan kehidupan sihat. Antara yang menyertai Awang Asminan bin Awang Haji Cucu, pemangku penolong pengarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Tazkirah antara lain menekankan kewajipan dan tanggungjawab setiap orang menjaga kesihatan dan tubuh badan. Walkathon bermula dan berakhir di Surau Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal.